Apa kesimpulan tuan-tuan? Tak boleh lama lah kan? Biar tak lama, janji sedap, nanti kita sambung lagi. Tuan-tuan, apa kesimpulan daripada cerita yang saya nak bawa? Dalam banyak-banyak mukjizat Nabi, mukjizat Isra' Mi'raj ini satu mukjizat yang cukup besar kesan kepada umat Islam. Kita hari ini percaya sebab kita nampak kapal terbang. Kita boleh faham macam mana Nabi itu bawa keadaan yang cukup susah nak bawa agama Islam. Agak-agak lah tuan-tuan, bila Nabi cerita Isra' Mi'raj tu, kita tu Allah wa'iyadzubillah lah, kita ni nak percaya Nabi sungguh ke, ataupun kita nak ikut Abu Jahal, ataupun kita nak ikut orang lain? Kalau kita lah diuji zaman Nabi Musa tu, Nabi Musa yang hidup dalam keadaan yang miskin, Fir'aun hidup dalam keadaan yang kaya, Fir'aun ada segala-galanya, Fir'aun ada kuasa. Agak-agak kita hidup zaman Nabi Musa, kita nak duduk belakang Nabi Musa ke nak duduk belakang Fir'aun? Tak tentu lagi tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Isra' dan Mi'raj ni kita kena faham sungguh. Dia adalah hubungan iman yang melepasi logik akal. Okey, kita cerita mudah macam ni. Tuan-tuan boleh bayang tak, dalam keadaan teknologi yang berkembang hari ni, pakar perubatan ada, nak belajar perubatan puluh ribu, doktor-doktor pun nak kenakan hospital, perawatan perubatan mahal-mahal, nak membedah orang kena ada ilmu yang tinggi, nak dapat result yang tinggi baru boleh bedah orang, boleh jadi doktor. Semua hebat-hebat. Tapi tuan-tuan boleh bayangkan tak, dengan teknologi yang ada 2020 ni bukan zaman biasa-biasa. Telefon pun hari ni ada hologram, ada Instagram, ada kilogram, macam-macam gram ada dah. Zaman yang serba moden hari ni, tuan-tuan bayang tak, macam mana tokoh-tokoh, pakar-pakar perubatan tak boleh jumpa penawar COVID-19 ni. Mereka kata hari tu 6 bulan, tarik 12 bulan, tarik 18 bulan. Bermakna apa? Tak ada seorang mampu untuk jumpa penawar COVID-19. Apa yang mereka jumpa? Kes yang bertambah, bertambah dan bertambah. Dan pada hari ini, virus itu merebak untuk gelombang yang kedua, dan dia bermutasi dengan cepat, dan juga dengan cepat, dengan lebih besar. Kalau sebelum ni, bakteria kalau melekat dekat cawan, dia boleh hidup lebih kurang dalam 1 hari 1 malam. Tapi bakteria COVID-19 dia boleh hidup 10 hari punya lama. Dan untuk gelombang yang kedua, dia boleh hidup dalam keadaan yang berkali ganda. Tuan-tuan bayangkan tak, macam mana dalam keadaan teknologi yang hebat, kita boleh kawal segala macam, kapal terbang boleh hilang, tak jumpa. Apa maksudnya tuan-tuan? Ada kalanya kekuasaan dan teknologi yang kita gunakan dengan tangan dan akal kita tak boleh mencapai kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita tak boleh kata kita bijak, kita tak boleh kata kita pandai, kita tak boleh kata kita hebat, kita tak boleh kata, kita kata dunia ini kita boleh petik macam Thanos dalam cerita Avengers tu. Semuanya akan hidup, semuanya boleh hancur, kecuali illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Sebab itu bila virus ni datang, bukan nak minta kita panik, oh takut tak boleh keluar. Jaga kesihatan, kena jaga. Yang paling penting, hubung kait kita punya nilai keimanan kita dengan Allah kena kuat. Yang ramai lagi tak semayang tu, kena ingatkan semayang cepat. Dulu orang tak nak makan makanan yang halal. Orang makan ikut dan, mana yang terbang mereka makan, kecuali kapal terbang mereka tak makan. Mana yang berempat kaki mereka telan, kecuali meja mereka tak telan. Hari ni mereka cari makanan halal. Yang kita ni pula boleh tak kisah nak makan apa, janji makanan tu sedap. Dulu mereka ni dalam keadaan nak mandi pun susah. Kalau pergi toilet, tuan-tuan boleh pergilah, dia calit aja. Hari ni mereka anjurkan basuh tangan kena lebih 5 kali satu hari. Kita berwuduk lebih daripada 5 kali satu hari. Tuan-tuan, apa maksud dia? Faruddu ilallahi wa rasulih, kembalilah kita kepada Allah dan Rasul. Allah Ta'ala nak bagi satu teguran supaya kita berfikir mana yang masih lagi belum lagi untuk sama-sama kembali atas jalan Allah. Baliklah cepat-cepat. Dah tak ada masa dah. Zaman sekarang bukan zaman nak bergaduh, zaman nak mikir apa yang kita ada, apa yang kita cukup, harta kita. Tuan-tuan, orang putih buat satu filem, nama filem tu Mesiah. Apa maksud filem ni? Tentang Dajjal. Dia buat satu filem, Dajjalnya akan keluar
Dan Dajjal ini akan berada di tengah-tengah masyarakat. Ketika itu ekonomi jatuh, virus berkembang, dunia berperang. Orang tak boleh berharap dengan mana-mana kuasa dah, kecuali berharap dengan Al-Masih. Kita orang Islam, Al-Masih penyelamat itu adalah Imam Mahdi. Tapi mereka anggap Al-Masih itu Dajjal. Ni, tonton cari Al-Masih. Nama dia, filem ini Mesiah, 10 episod. Orang UK buat, orang putih buat cerita ni. Tanyalah budak-budak muda yang tengok Netflix, tengok movie ni. Dah khatam habis. Tuan-tuan, Mesiah ni nak bawa gambaran bila dunia kelang kabut, orang pakat beli tiket, orang pakat beli flight nak pergi ke UK, nak pergi ke negara orang putih, nak pergi jumpa dengan Mesiah. Sebab apa? Mesiah ni dia manusia macam biasa, dia buat satu live video. Dalam filem ni dia tunjuk punya hebat orang putih. Dia buat live video, dia kata, hari ni aku akan tunjukkan kekuasaan aku. Aku akan tunjukkan bukti yang aku ni adalah penyelamat. Datang dan berkumpul di situ. Satu dunia datang berbondong-bondong untuk tengok apa agak-agaknya yang dia nak buat. Waktu tu US nak tangkap dia, Israel nak tangkap dia, semua nak tangkap sebab dia ni bagi kacau bilau masyarakat. Tapi masyarakat waktu tu semua percaya yang dia ni penyelamat. Sebab itu tuan-tuan, orang putih pun buat cerita Dajjal ni. Waktu itu apa yang berlaku? Ada sebahagian lepas daripada filem tu dipaparkan, bila tengok dekat Twitter, dekat internet, sebahagian daripada orang kita, orang Melayu Islam kita, budak-budak muda, dia kata lah, kesiannya kat orang ni. Kenapalah sebelum ni aku dengar Dajjal ni jahat, Dajjal jahat, handsome Dajjal ni. Baik dia ni. Dia nak ajak orang, nak selamatkan orang. Ni Twitter ni, beribu Twitter di kalangan budak-budak muda sejak dilancarkan pada Januari 2020 baru ni. Dipilih tarikh Januari 2020 untuk keluarkan filem ni. Budak-budak muda orang Islam satu dunia, tak kira mana negara pun, dia kata menyampaikan simpati kepada Al-Masih ni. Hebat tak? Sebab itu tuan-tuan, zaman kita dah zaman yang paling ujung dah. Kita dah tak ada masa untuk kita duduk dalam keadaan yang senang lenang. Sebab itu Isra' dan Mi'raj ni dia bukan tentang salat, bukan tentang Nabi jumpa itu, jumpa ini. Itu kita dah tahu. Yang kita tak tahu adalah macam mana hubungan kita dengan sesuatu yang lebih jauh daripada logik akal, yang manusia tak boleh nak capai. Manusia tak boleh nak catch up langsung. Kita tak boleh nak tangkap langsung. Apa jawapannya? Jawapannya adalah hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman manusia ni masih lemah, boleh percaya benda-benda macam tu. Kalau hiburan datang kita lalai, kalau waktu solat kita masih sia-siakan, tuan-tuan, maka ianya akan berterusan merebak, menyebabkan ramai manusia akan terus musnah dan terhapus. Kalau nak Allah Ta'ala terima doa kita agar dihapuskan balak dan bencana, ni balak lah tuan-tuan. Kalau lama sangat ni balak lah. Kalau hujan, dia turun sehari, 2 hari, kemudian 3 hari, sedap lagi. Kalau dah sebulan hujan, longkang tak sempat nak bersih, banjir habis masyarakat, orang kakak bala. Tapi kalau hujan sikit-sikit lepas panas, tu rahmat juga. Sakit sikit-sikit ni rahmat juga. Tapi kalau dah berapa bulan dah hari ni tak jumpa lagi jawapannya, makin teruk, ini musibah yang kalau nak Allah Ta'ala terima doa kita agar dihilangkan balak dan wabak ini, kembalilah kepada jalan Allah. Ajaklah manusia kepada kebaikan. Tak kira agama, tak kira bangsa. Cukup-cukuplah kita bergaduh, cukup-cukuplah kita hasad dengki, cukup-cukuplah kita buat benda-benda yang tak baik. Pilihlah jalan kebaikan melalui jalan agama ini. InsyaAllah sekadar itu sahaja yang boleh sama-sama saya kongsikan pada malam ini.